بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير الحافظين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnia Allah SWT yang memberi peluang kepada kita untuk hidup lagi dan untuk beramal ibadah kepadanya pada malam bulan yang mulia ini. Allah SWT telah memberi modal kepada kita, di mana dengan modal tersebut kita dapat melakukan amal kebajikan, di mana mudah-mudahan dengan amal kebajikan itu akan memberi manfaat pada kita, akan dapat menebus kita daripada azab api neraka pada hari kemudian nanti, insya-Allah. Untuk tazkirah kita pada malam ini, suka saya ceritakan sedikit mengenai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara benda yang berlaku pada para nabi dan rasul ialah mukjizat. Mana-mana nabi ada mukjizat mereka masing-masing. Dan nabi kita juga dikurniakan mukjizat oleh Allah SWT. Dan kehebatan mukjizat nabi kita ini sehingga dapat dilihat pada hari ini, iaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran sampai hari ini boleh tengok lagi, boleh tengok, dan mukjizat itu berlaku lagi. Al-Quran itu satu mukjizat, dan benda luar biasa daripada Al-Quran ini masih berlaku lagi sampai ke hari ini. Banyak lagi benda-benda yang orang tak jumpa daripada Al-Quran. Banyak lagi benda-benda pelik, benda-benda ajaib yang terdapat dalam Al-Quran yang manusia tak jumpa. Ada sebahagiannya manusia jumpa dan manusia merasa kagum kehebatan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Satu contoh, surah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pun satu mukjizat yang orang dapat merasainya pada abad ke-20 ini, pada abad ke-19, abad ke-20, baru orang dapat rasai kehebatan ayat tersebut. Dulu hebat juga, ini lebih nampak lagi kehebatan dia, di mana manusia yang maju dari segi sainsnya telah berjumpa ayat Al-Quran yang menceritakan benda itu 1400 tahun yang dahulu lagi. Dulu daripada mereka jumpa, ahli saintis jumpa, mereka merasa hebat kerana jumpa benda baru. Padahal benda itu Quran cerita lama dah, 1400 tahun. Allah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada sesuatu yang tergantung. Orang dulu mungkin dia cerita begitu saja, daripada alaq, daripada seketul darah. Alaq juga boleh dimanakan dengan tergantung. Ada syair-syair Arab pada zaman jahiliah, di mana syair-syair ini mutu dia tinggi, maka syair ini digantung di Kaabah. Syair-syair ini dinamakan syair-syair muallaqat. Bagi budak-budak sekolah Arab, dia belajar syair-syair ini kerana bahasa dia begitu indah, cantik bahasa dia. Dan keindahan bahasa itulah menyebabkan diberi penghormatan, digantung di Kaabah. Maka syair ini dinamakan syair muallaqat, syair yang tergantung. Manusia juga diciptakan Allah daripada sesuatu yang tergantung. Hari ini orang tahu dengan kemajuan adanya X-ray, manusia boleh nampak bayi dalam kandungan ibu duduk dalam keadaan tergantung. Kerana Quran cerita lama dah, bayi yang duduk dalam kandungan ibu ni keadaannya tergantung. Itu kehebatan Al-Quran, mukjizat daripada Allah SWT.
Itu mukjizat yang utama. Mukjizat ini iaitu perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah pada para nabi dan para rasul untuk membuktikan kebenaran ajaran yang disampaikan olehnya. Tapi walaupun begitu, ramai juga manusia yang tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah SWT, walaupun mereka didedahkan dengan mukjizat tersebut. Bahkan kita lihat zaman Rasulullah sendiri, tokoh-tokoh terkemuka yang menentang Nabi, mereka ini duduk dalam sekitar Al-Quran diturunkan. Mereka duduk bersama-sama dengan Nabi, tengok Nabi, akhlak Nabi macam mana, tapi mereka tetap tidak beriman pada Nabi. Mereka tengok mukjizat, bukan setakat Al-Quran, benda-benda lain pun mukjizat. Mereka tengok Abu Jahal umpamanya. Diceritakan pada satu hari Abu Jahal dia beli seekor unta. Dia beli seekor unta daripada seorang lelaki di luar kota Mekah, dia bawa pergi kota Mekah. Abu Jahal beli, tapi hutang. Orang kaya pun hutang juga. Hutang juga. Dan ni pun banyak juga orang kaya hutang ni. Dia hutang tak bayar. Nak bayar semula. Janji sekian-sekian hari bulan nak bayar. Bila lelaki ni pergi minta bayar, Abu Jahal tak saya bayar. Cilak. Abu Jahal tak saya bayar. Pergi 2-3 kali tak saya bayar. Susah hati lelaki. Jual unta, agak nak boleh betul, nak boleh duit sikit, tapi orang tak saya bayar. Nak paksa-paksa, tengok hak tak saya bayar tu bukan orang sebarang ni. Orang hebat, Abu Jahal. Lalu dia minta tolong dengan orang, maka tolong lah weh. Dia tu Abu Jahal tak saya bayar. Tak saya bayar hutang. Dia beli hutang kan. Ada siapa boleh tolong? Cari-cari, ada seorang dia kata, ni nak minta tolong orang ni. Dia tunjuk. Minta tolong. Dia pergi jumpa, dia tak kenal Nabi Muhammad. Orang tu tunjuk pada Nabi Muhammad. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad, minta tolong. Abu Jahal ni, hutang aku tak sebayar. Orang show kepada aku supaya minta tolong pada kamu. Nabi Muhammad kata tak apa, pergi rumah Abu Jahal. Pembesar-pembesar Mekah ni tahu benda ni, pakak duk mengetah. Pasal apa? Dia nak tunggu Nabi Muhammad berembah dengan Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ni lama dia marah ke Nabi. Hati dia pokok nak marah ke Nabi. Ini keluar bila Nabi pergi ke rumah dia, mereka nak tengok lagu mana Abu Jahal buat pada Nabi. Nabi pergi rumah Abu Jahal, bagi tahu ketuk itu. Abu Jahal tanya, siapa tu? Aku Muhammad. Aku Muhammad. Abu Jahal pun buka pintu. Mu nak gapo? Nak gapo? Nabi berkata, ni orang ni mu hutang dengan dia, tak bayar lagi hutang, tolong bayar dia. Tiba-tiba Abu Jahal jadi takut. Ketar Abu Jahal. Pergi masuk dalam rumah, ambil duit bayar kan. Ambil duit bayar selan. Bayar Nabi. Turun rumah dia tu. Syukur lelaki tadi. Orang bayar dah hutang dia. Turun rumah dia, geng-geng Abu Jahal pun masuk rumah Abu Jahal. Apa nakut sangat? Apa nakut sangat? Duk buah besar nak. Pong-pong-pong dah. Ada kita kedai kopi duk buah pong-pong-pong. Jumpa senyap di. Apa? Dia kata, mu tak tahu, dia kata. Aku nampak pala utah besar, pogam pun duduk atas kepala aku. Kalau aku tak bayar, utah tu akan ngap kepala aku, dia kata. Mampu aku, dia kata. Matilah aku, dia kata. Kalau aku tak bayar, mati aku. Tunggu gini, ngangung dulu atas kepala aku. Itu mukjizat aku. Orang lain tak nampak. Abu Jahal nampak. Abu Jahal, tapi lelaki tu tak nampak. Itu kehebatan Nabi. Abu Jahal tahu kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi, tapi kerana kedegilan dia, keangkuhan dia, kesombongan dia, dia tidak menerima dakwah Nabi. Kerana itulah di antara benda yang
Allah amat benci ada pada kita ialah sifat sombong, takabur. Pada diri kita manusia ni jangan ada sifat sombong dan takabur. Allah benci. Allah tidak suka. Kerana dengan sifat sombong dan takabur ni menyebabkan kita terhalang daripada menerima kebenaran. Wallahu